Allahu 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 Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, topik yang diberikan kepada saya pada malam ini sangat spesifik. Saya tak pernah bentangkan topik ini sebenarnya. Dan topiknya adalah dakwah non-Muslim dan kesannya kepada Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang dakwah dan kesan, ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang saya akan lakukan pada malam ini. Saya akan bahagikan perkongsian pada malam ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu kita akan cerita tentang dakwah yang dilakukan. Kedua, kita akan ceritakan tentang kesan kepada Muslim. Bukan kepada Islam, ya, kepada Muslim. Ada beza. Dan yang ketiga, tak cukup kita sekadar tahu dakwah mereka dan kesannya, tetapi yang ketiga ini saya suka masukkan sekali, iaitu apa respon kita sebagai Muslim. Tak guna kalau kita sekadar tahu tetapi kita tak bertindak. Sebagaimana kalau kita tahu coronavirus, maka kita tahu coronavirus, tetapi kita nak tahu bagaimana mereka disebarkan. Bagaimana boleh disebarkan coronavirus. Agar kita yang masih sihat ini, alhamdulillah, kita boleh mengambil langkah-langkah pencegahan. Apa respon kita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama, kita pergi kepada definisi terlebih dahulu. Merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu edisi yang keempat. Sebutan yang betul, perkataan yang betul, bukannya dakwah. Yang betulnya, bukan menurut saya bukan guru bahasa Melayu, tetapi yang betulnya ialah diayah. D-I-A-Y-A-H. Diayah, bukan dakwah. Okey, tetapi dakwah telah digunakan sebelum itu. Tetapi tak apa, sebab secara umumnya masyarakat faham dakwah. Tetapi kalau mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, diayah itu bermaksud penyebaran ataupun propaganda suatu doktrin, suatu ideologi kepada masyarakat. Saya ulang sekali lagi. Dakwah ataupun diayah itu bermaksud penyebaran propaganda suatu ideologi, suatu doktrin kepada orang lain untuk diikuti. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, bila kita lihat kepada tajuknya iaitu dakwah non-Muslim, maksudnya kita kata penyebaran ideologi non-Muslim dan kesannya. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan pertama yang harus kita jawab ialah wujud ke tidak penyebaran ideologi daripada non-Muslim. Kerana dari segi tajuk kita telah membuat satu kesimpulan, pasti mereka buat. Tetapi kita sebagai Muslim, kita tak boleh menuduh saja, mengeluarkan satu kenyataan tanpa disandarkan kepada bukti-buktinya. Betul? Jadi kita nak tengok, ada tak mereka buat ke tidak? Jawapannya, ya. Ada. Ini pengakuan. Tapi di mana buktinya? Dan perlu kita faham sebelum lebih lanjut, saya tahu ada budak-budak yang bercakap dan sebagainya, saya rasa okey je. Saya okey je. Saya tak tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya percaya Allah gerakkan dia supaya tuan-tuan ni yang duduk kat belakang supaya rapat lagi, supaya lebih dengar. Kalau tidak duduk kat belakang, dia terganggu fokus dia kan. Allah hantar mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, sebelum saya pergi lebih lanjut, topik ini bukan nak melahirkan kebencian kita kepada mereka, kepada sahabat kita, jiran kita, rakan sekerja kita, rakan seperniagaan kita. Bukan untuk kita melahirkan kebencian kepada individu, kepada agama mereka. Bukan, ya. Saya perlu jelas di sini, sebab saya tak nak selepas saya habis kuliah ada orang keluar daripada surau ataupun yang mendengar dan menonton secara live, mereka mempunyai idea yang lain kerana merasakan inilah musuh. Bukan. Tujuan kita sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita sebagai Muslim, sepatutnya kita tak boleh marah dengan mereka.
Mungkin ada yang dah start meragui, ini penceramah Islam ke penceramah mereka ni? Dia yang berdakwah ke tidak? Saya nak qualify statement saya. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, sahabat kita yang masih belum Muslim ini, kenapa mereka nak berdakwah? Kenapa mereka nak menyebarkan ideologi mereka? Kenapa mereka nak mempropagandakan doktrin mereka? Kenapa? Saya bagi contoh untuk kita faham. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ini pernah makan di satu kedai, tapi makanannya tak sedap, tuan-tuan dan puan-puan akan promote tak kedai itu? Akan promote. Promote jangan pergi. Promote juga, betul? Tetapi secara umumnya, akan promote tak untuk orang pergi makan di kedai itu? Tak. Kenapa? Sebab tak sedap. Maka di sini, bila sahabat kita yang masih belum Muslim, mereka mempropagandakan dan menyebarkan doktrin mereka sebab mereka yakin doktrin mereka itu bagus dan betul ataupun kerana mereka tak yakin. Mana satu? Mereka yakin ataupun tak yakin? Mereka yakin. Mereka yakin doktrin dan ideologi yang sedang mereka anuti itu adalah baik, adalah betul, maka mereka propagandakan, betul ke tidak? Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya mereka hanya melaksanakan agenda mereka. Mereka hanya sekadar melaksanakan agenda mereka. Setuju kalau saya katakan tuan-tuan dan puan-puan, setiap agama, setiap kepercayaan, hatta komunisme sekalipun, mereka ini, setiap kepercayaan, setiap ideologi, mereka ada agenda. Termasuk Islam. Betul ke tidak? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sesuatu yang menakutkan kita dan bukan sesuatu yang mengejutkan kita kalau ada penyebaran doktrin selain daripada Islam. Sebab setiap agama ada agenda mereka. Tetapi kerap kali, kita sebagai Muslim, khususnya kita kata di Malaysia, kita lebih banyak menumpukan masa dan tenaga kita untuk membincangkan tentang doktrin orang lain dan menyalahkan mereka. Tetapi jarang sekali kita nak membincangkan doktrin kita, agenda kita. Macam mana dan bagaimana kita boleh melaksanakan agenda kita. Betul? Baik, kita nak lihat. Tadi saya sebut, ya, di mana mereka melakukan dakwah, mereka menyebarkannya. Contoh-contohnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di dunia sekarang. Hari ini, Muslim dikenali sebagai apa? Teroris. Muslim dikenali sebagai teroris. Maksudnya, dalam surau ini semua teroris, betul? Tidak. Saya masih ingat, sewaktu saya dijemput ke Zimbabwe, waktu itu kami ada program di 4 negara di Afrika. Zambia, Zimbabwe, Botswana dengan Afrika Selatan. Maka di University Zimbabwe, kami dijemput dan untuk membentangkan kepada pensyarah profesor mereka dan juga pelajar-pelajar tahun 3 religious study. Dan saya tanya soalan yang sama. In the world today, the Muslim are being called as, dan majority mereka menjawab teroris. Betul? Mereka jawab teroris. So saya kata, now are you guys afraid? There are 5 of the terrorists here. Dia kata, no, we are not afraid. Why you are not afraid? Because we know you guys are not terrorists. How do you know? But the world, dunia sedang mengatakan Muslim adalah teroris. Lalu mereka tak tahu nak menjawab. Sebab kadang-kadang ada orang menjawab ni, dia saja nak menjadikan kita rasa seronok dengan mereka, kan? Lalu saya kata, let me give you the statistic. Biar saya datangkan statistiknya. Muslim hari ini dikenali sebagai teroris. Why? Kerana mereka ada ideologi. Dan yang ideologinya ialah, tuan-tuan dan puan-puan, mereka merasakan Islam adalah ancaman kepada ideologi mereka. Maka, apa yang mereka lakukan di Amerika Syarikat, satu kajian yang dilakukan oleh Council American Islamic Relation dengan University of Alabama, mereka buat kajian dari tahun 2008 sehingga ke 2013, sebanyak 74 organisasi. 74 organisasi di Amerika Syarikat
mereka memiliki akses kepada dana yang berjumlah 206 juta dolar Amerika. Apa tujuan dia? Untuk buat masjid? Untuk buat surau? Untuk buat gereja? Bukan.